Testing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita berkumpul serta berjemaah bersama-sama di dalam solat fardhu subuh. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insyaAllah seperti biasa pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian berkitab, iaitu dalam kitab Risalatul Misbah Al-Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan sambung lagi pada muka surat 28. Dan bagi sifat kalam itu 3 takluk. Situ. Ke dah habis dah? Dan bagi sifat kalam itu 3 takluk. Urasi. Dan dalil atas ada sifat kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dalil atas ada sifat kalam pada Allah Ta'ala itu. Ni kita dah masuk dalil. Ni kita dah masuk dalil. Baik, sebelum tu saya baru ni ada sedikit kesilapan tentang sejarah. Berkenaan tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Dia sebenarnya Imam Ahmad ni dia tangkap pada zaman Harun bin Rashid, dan dia dilepaskan pada
zaman Imam Ma'mun. Jadi ketika tu zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah. Kesilapan dari segi sejarah. Dari segi tauhid tidak ada masalah. Dari segi sejarah. Adapun Imam Syafi'i itu guru pada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau mendengar di Iraq, mendengar bahawasanya Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap. Jadi pada masalah yang 4 kalam tu, itu pada permasalahan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu saya tengok dalam kitab Aqidatul Najin. Dalam kitab Aqidatul Najin dari sebut. Dalam kitab Aqidatul Najin, karangan Syekh Zainul Abidin Al-Fatani rahimahullah. Baik, itu tentang sejarah baru ni. Baik. Dan di sini juga kita nak sebut dalil berkenaan tentang sifat kalam. Jadi mana dalil kata Allah Ta'ala tu ada sifat kalam, dan bermula dalil atas ada sifat kalam pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak ada sifat kalam pada Allah Ta'ala, nescaya adalah ia Allah tu bisu. Jadi dalil di sini dipanggil dalil akli. Jadi dalil itu bagi pada dua. Ada kalanya dalil nakli, ada kalanya dalil akli. Kalau dalil nakli, dalil yang diambil daripada an-nas Al-Quran dan hadis. Adapun dalil akal, dipanggil dalil akli, itu kita nisbahkan pada akal yang salim, akal yang sejahtera. Kata dia, dalil atas ada sifat kalam pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir. Ini fikir ni bagi orang yang aklus salim, akal yang sejahtera, dan tilik kepada makhluk ini. Dia pandang pada makhluk ini. Jikalau tidak ada sifat kalam pada Allah Ta'ala, nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu bisu. Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat kalam, maka Allah Ta'ala tu bisu. Dan jika ada ia Allah bisu, nescaya ada pada Allah Ta'ala satu penyakit. Maklumlah, itu kekurangan, itu sifat kekurangan. Kalaulah seseorang, kita tengok pada makhluk, kalau orang tu bisu tu, itu dipanggil seolah-olahnya dia tak boleh nak buat kerja apa. Kalau orang bisu ni dia kena ada khas. Kalau kita tengok makhluk ni, kalau orang bisu, pekerjaan dia, kalau dia bisu ni khas untuk dia. Nak kerja dengan orang yang belum cakap ni tak boleh. Kebanyakan begitu. Kerana dia hanya boleh terkadang dia kalau bisu ni sekali dengan pekak. Kadang-kadang dia biasa dia dah sekali dah. Kalau buta tu dia dengar boleh, cakap boleh. Itu biasalah. Diibaratkan kalaulah jika adalah ia Allah Ta'ala tu bisu. Ni dipanggil, kalau dalam kitab, kalau ada jika ataupun kita panggil jika, ini dipanggil fardu takdir. Bukan Allah Ta'ala tu bisu dah. Cuma dia buat andaian fardu takdir. Kalau Allah Ta'ala tu bisu, dia nak jadi macam mana? Kalau Allah Ta'ala tu bisu, nak jadi macam mana? Sebab tu dia kata, dan jika ada ia Allah tu bisu, nescaya ada pada Allah Ta'ala tu satu penyakit yang menjadi kekurangan atas Allah Ta'ala. Jadi Allah tu ada dua situ dalam kitab tu. Betulkan satu, kita nak satu je. Nescaya, ni tak ada rusak. Nescaya ada pada Allah Ta'ala tu satu penyakit yang menjadi kekurangan atas Allah Ta'ala. Jadi Allah di situ satu je nak, bukan ada dua. Tolong betul situ. Dia nak satu je.
Dan iaitu penyakit yang menjadi kekurangan atas Allah Ta'ala itu, iaitu mustahil. Itu perkara yang mustahil bagi Allah. Jadi kita kena ingat, dia sifat Allah tu, hukum tu, kita nak sabitkan pada Allah Ta'ala tu, kita panggil hukum istihalah. Hukum istihalah tu dengan mana? Tidak. Iaitu tidak bisu, tidak jahil, tidak tuli, tidak lemah. Itu kita sabitkan pada Allah Ta'ala. Dipanggil hukum istihalah. Hukum istihalah itulah kita sabitkan pada Allah. Adapun hukum mustahil, itu perkara yang menegah bagi Allah. Itu perkara yang tertegah bagi Allah. Contoh kita kata jahil bagi Allah, itu perkara yang mustahil. Itu tidak boleh ada pada Allah Ta'ala. Adapun kita kata hukum istihalah, kita sebut bawah ni, itu kita sabitkan pada Allah Ta'ala. Apa dia hukum istihalah? Allah Ta'ala tu tidak bisu, betul ke tak? Betul. Allah Ta'ala tu tidak jahil, betul ke tak? Betul. Itu dia bagi hukum istihalah. Adapun hukum mustahil, itu hukum yang tertegah bagi Allah. Tidak boleh ada pada Allah. Apa dia? Jahil, bisu, tuli, lemah dan sebagainya. Jadi kita nak ingat, nanti akan datang kita nak bahas. Sebab tu dia kata di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terkandungnya 50 aqaid. Apa 50 aqaid? 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 perkara yang mustahil bagi Allah. Bukan mustahil kita nak istihalatul mustahil. Kalau kita kata 20 yang mustahil ada pada la ilaha illallah, seolah-olah kata sifat lemah tu ada pada Allah, sifat jahil tu ada pada Allah, sifat tuli itu ada pada Allah. Bukan begitu. Kita nak tu sifat tidak jahil ada pada Allah, sifat tidak lemah ada pada Allah. Itu dia panggil yang terkandung dalam la ilaha illallah. Sebab tu kena takdir sikit, istihalatul mustahil, bukan mustahil saja. Kalau kita kata sifat mustahil, itu perkara yang tertegah bagi Allah. Takkan kita nak kata perkara sifat bisu itu terkandung dalam la ilaha illallah, sifat lemah itu terkandung dalam la ilaha illallah. Itu mustahil. Kita nak hukum dia, hukum istihalah. Apa hukum istihalah? Tidak bisu, tidak jahil bagi Allah. Itu yang terkandung di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kita nak, hukum tu. Ada setengah orang dia kadang-kadang mungkin dia terlepas pandang. Dia kata hukum mustahil itu ada terkandung dalam la ilaha illallah. Bukan hukum mustahil. Kalau hukum mustahil maknanya kata hukum jahil itu adalah la ilaha illallah, hukum lemah tu adalah la ilaha illallah. Tak. Lemah tu tak boleh ada. Kita nak sebut hukum istihalatul mustahil. Nanti akan datang kita nak bahas. Habis itu. Dan iaitu penyakit yang menjadi kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Sebab apa mustahil? Kerana membawa kepada lemah. Kerana membawa kepada lemahnya Allah Ta'ala. Maka apabila ia Allah Ta'ala itu lemah, nescaya tidak ada suatu daripada makhluk ini. Kalau Allah Ta'ala itu lemah, macam mana nak boleh macam mana nak ada makhluk ini? Macam mana nak kata ada makhluk ini kalau dah lemah? Dan iaitu tidak ada suatu daripada makhluk ini, iaitu batil. Itu perkara yang palsu. Sedangkan kita dah tengok, kita dah tahu kata makhluk ini sudah ada, dah ada, sedia ada. Mustahil Allah Ta'ala tu lemah. Sebab apa kata batil?
Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Apa musyahadah? Musyahadah dalam istilah ilmu tauhid lain. Musyahadah istilah ilmu tasawuf lain. Musyahadah dalam ilmu tauhid iaitu pandangan dengan mata zuhir, iaitu dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Itu musyahadah. Dari segi pandangan zuhir, ini dari segi yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Maksudnya apa? Dari segi penglihatan, penghidup, pendengar, perasa, penyentuh. Itu maksud musyahadah di sini, dengan mana yang boleh kita nampak dengan kacamata kita. Itu musyahadah dalam istilah ilmu tauhid. Adapun istilah ilmu tasawuf, musyahadah itu dengan pandang dengan pandangan mata hati. Pandang dengan pandangan mata hati, itu musyahadah dalam istilah ilmu tasawuf. Adapun di sini kita belajar di sini, makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, maksudnya sudah ada dengan mata kepala kita dah. Dengan mata zuhir kita, kita nampak bahawasanya makhluk ini sudah ada. Itu dari segi istilah musyahadah, dari segi istilah ilmu tauhid. Ilmu tasawuf semua berkenaan dengan hati. Musyahadah, muraqabah. Musyahadah tu dipandang dengan mata hati, bahawasanya setiap perbuatan tu Allah Ta'ala yang menjadikan. Itu pandangan mata hati. Ada pun pandangan mata zuhir, dari segi ilmu tauhid dipanggil pandangan pada mata zuhir. Istilah ilmu tauhid. Habis itu, maka tetaplah Allah Ta'ala tidak bisu. Nampak tak? Disebut tidak bisu tu. Maka tetaplah Allah Ta'ala itu tidak bisu. Itu dipanggil hukum istihalah. Tulis itu. Tidak bisu kita panggil hukum istihalah. Alif, sin, ta, ha. Alif, lam, ta, marbutah. Istihalah. Istihalah ni kita panggil tidak bisu. Tidak tu. Tidak bisu, tidak jahil, tidak tuli, tidak lemah. Tidak tu kita panggil hukum istihalah. Dipanggil hukum istihalah. Ada pun mustahil, bisu, jahil. Itu kita panggil mustahil. Sebab tu dalam surah Al-Ikhlas, Allah Ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Apa maksud lam yalid wa lam yulad? Allah Ta'ala tu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Betul ke tak? Betul. Kita cakap tidak beranak dan tidak diperanakkan, kita panggil hukum istihalah. Beranak tu mustahil. Tidak beranak tu hukum istihalah. Tidak tu tu dia. Maka tetaplah Allah Ta'ala tidak bisu. Jadi Allah Ta'ala tu tidak bisu. Itu panggil hukum istihalah. Dan sabitlah sifat kalam padanya, pada Allah. Jadi sabitlah sifat kalam pada Allah Ta'ala tu. Kalam apa? Dia panggil kalam apa di sini? Kalam ismi. Kita nak kata kalam ismi, itu yang ada pada Allah Ta'ala sejak azali lagi. Kalam ismi, bukan kalam masdari, bukan kalam nafsani, bukan kalamul lafzi. Yang kita nak kalam nafsi ataupun kalam ismi, itu yang ada pada Allah Ta'ala. Sifat tu dipanggil sifat wujudi. Habis itu, itulah pengakuan yang sebenarnya. Itulah pengakuan yang sebenarnya, muafakat ia dengan pengakuan Allah Ta'ala.
Apa maksud itulah pengakuan yang sebenarnya? Yakni pengakuan Allah Ta'ala tu tidak bisu. Dan sabitlah sifat kalam pada Allah Ta'ala. Itulah kata dia tu. Yang pengakuan yang sebenarnya. Muafakat ia. Apa muafakat? Yakni membetuli dengan pengakuan Allah Ta'ala. Muafakat ia Allah, muafakat ia pengakuan tadi dengan pengakuan Allah Ta'ala. Mana muafakatnya? Dalam firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Baik, surah At-Taubah ayat yang ke-6. Artinya, ini pengakuan Allah Ta'ala yang membetuli, yang muafakat dengan pengakuan kata Allah Ta'ala tu tidak bisu dan juga tetap bagi Allah Ta'ala tu ada sifat kalam. Ini dia punya dalil. Dia panggil dalil apa ni? Dalil nakli. Kalau dalil Al-Quran, itu dia panggil dalil nakli. Kalau dalil selain pada Al-Quran dan hadis, dia panggil dalil akli. Dan jika seorang daripada orang musyrikin meminta perlindungan akan dikau ya Muhammad, maka berilah perlindungan keamanan akan dia. Beri itu bila? Sehingga mendengar ia akan kalamullah Ta'ala. Kemudian hantarlah dia di tempat yang aman. Baik, kita tengok. Ini dalil kata Allah Ta'ala tu ada sifat kalam. Dia kata, maka berilah perlindungan keamanan akan dia, akan siapa tadi? Orang musyrikin tadi. Beri itu sehingga mendengar ia akan kalamullah Ta'ala. Kalamullah di sini main kalam apa? Kalam lafzi. Bukan kata kalam tu sifat berkata tu. Ya, sebab tu kalam ni, sifat kalam ni dia kena hati-hati. Bila sebut kalamullah tu, saya mendengar kalamullah. Kalamullah mana? Kita tahu makhluk ni tidak akan kalau Allah Ta'ala tak buka hijab di akhirat esok, barulah kalau Allah Ta'ala buka hijab pada kita ni esok di hari akhirat. Adapun di dunia ni hanya Nabi kita saja yang mendengar kalamullah, bersifat berkata Allah Ta'ala. Adapun kalamullah di sini ni pakai kalam lafzi. Kalam lafzi, maknanya dia dengar pada orang, dia dengar Nabi membaca dan sebagainya, ataupun orang membaca, orang musyrikin dengar, barulah dia mendapat tempat perlindungan. Maksudnya apa? Dia mahu masuk Islam. Kalau dengar kalamullah, dia masuk Islam, kemudian dihantarkan pada dia tempat yang aman. Itu orang bagi orang musyrikin. Dari kalamullah di sini dipanggil kalamullah, kalam dengan mana sifat, dipanggil kalam lafzi. Kalam lafzi. Pada kata Allah Ta'ala tu berkata-kata dengan sifat berkata. Berkata-kata terpanggil masdari. Kalam lafzi itu perkataan. Kalam lafzi itu panggil perkataan. Kalau Allah Ta'ala itu mencadarkan perkataan, kita panggil kalam nafsani. Kalau ada sifat perkata, maknanya yang ada di zat Allah Ta'ala, itu kembali kalam ismi ataupun nafsi.
Wallahu a'lam. Huraian sifat yang ke-14. Kaunuhu qadiran. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Baik. Jadi kita nak bahas. Kita dah masuk sifat maknawiyah. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, sifat maknawiyah ni akan datang, iaitu satu sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Jadi mengikut ittifaq ulama, kalau orang engkarkan 13 sifat tadi daripada sifat nafsiyah, salbiyah, sifat ma'ani, kalau orang engkarkan sifat tu, kufur, na'udzubillah min zalik. Adapun sifat maknawiyah ni, kalau orang engkarkan, kata setengah ulama, dia tidak jadi kufur. Sebab apa? Dia panggil orang fasik yang bid'ah. Cuma dia tidak sampai jatuh kufur kalau dia menafikan sifat maknawiyah. Adapun orang menafikan sifat ma'ani, itu jadi kufur. Sebab sifat tu sifat wujudi yang ada pada Allah Ta'ala. Adapun sifat maknawiyah ni sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Bila ada Allah Ta'ala tu sifat kudrah, maka keadaan Allah Ta'ala tu, keadaan Allah Ta'ala tu berkuasa dengan sifat perkuasa. Diibaratkan sifat maknawiyah ni nak melekatkan sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Contoh kalau kita, kalau di dunia ni, kalau guru dia buat contoh, dia kata kita nak buat layang-layang. Bila buat layang-layang kena ada 3 perkara. Kena ada buluh, kena ada kertas, kena ada gam. Diibaratkan kita nak melekatkan buluh dengan kertas tu mestilah ada gam. Jadi gam itulah nak melekatkan buluh dan kertas. Begitu juga sifat maknawiyah, seolah-olahnya sifat maknawiyah tu nak melekatkan sifat makni di zat Allah Ta'ala. Tapi kena ingat sifat maknawiyah tu akan datang, kita nak belajar, dia kata sifat maknawiyah tu menengahi di antara ada dan tiada. Dia bukan sampai martabat sampai ada betul-betul. Dan dia juga bukan sampai martabat tidak ada langsung. Kalau dalam kitab Ustaz Mahdi Jo tu dia 50-50, duduk tengah-tengah. Dia tidak sampai peringkat martabat wujudi. Dia tidak sampai martabat amrul itibari. Habis itu dipanggil hal maknawiyah. Dia panggil sifat hal maknawiyah. Nanti akan datang kita nak bahas. Sifat maknawiyah ni dia tak payah sangat. Cuma kita tak biasa dengar. Tapi cuma kita nak bahas apa sifat hal maknawiyah. Tak apa. Setakat tu dulu. InsyaAllah tersambung lagi minggu depan huraian sifat yang ke-14. Kaunu qadirat, artinya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Keadaan tu kita panggil sifat maknawiyah. Keadaan Allah Ta'ala tu bersifat berkuasa keadaan. Keadaan tu lah kita panggil sifat maknawiyah. Al-kaunu tu, al-kaunu. Nanti insyaAllah terbahas minggu depan insyaAllah. Jadi sekarang itu saja, tuan-tuan, insyaAllah tersambung lagi. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan ad-darain. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.